mengurangkan kes kemalangan jalan raya, keterjaminan keselamatan harta benda dan premis kediaman serta menurunkan kadar jenayah pecah rumah semasa musim perayaan. Akhir sekali, seorang sukarelawan pertahanan maut ditembak ketika dalam perjalanan ke surau di Panari Patani, Thailand dalam kejadian yang berlaku kira-kira pada pukul 8 malam waktu tempatan pada Selasa. Mangsa yang berumur 41 tahun itu dalam perjalanan ke surau untuk mengimamkan solat sunat tarawih. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Panari, Kolonel Chaiwat Pambuntong berkata mangsa ditembak kira-kira 200 meter dari masjid oleh dua lelaki menaiki motosikal serta memaklumkan bahawa pihak polis masih menyiasat motif kejadian terbabit. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Kapsul masa. Pada 18 Mei dalam tahun 2012, Majlis Pelancaran Buletin Al-Misbah telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Cik Mat bin Cik Ali, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Majlis ini dianjurkan oleh pihak Jawi dan Majlis Permuafakatan Masjid Surau Parlimen Setiawangsa. Buletin Al-Misbah mengandungi maklumat terkini Masjid Zon 4 dan tulisan ilmiah untuk dimanfaatkan oleh orang ramai. Ia juga mengandungi pelbagai maklumat yang jelas dan tepat mengenai program-program imarah dan kelas pengajian yang dijalankan di masjid-masjid. Selain daripada Majlis Pelancaran Buletin Al-Misbah yang diadakan bertujuan untuk memperkenalkan buletin tersebut, turut diadakan perasmian Pejabat Pentadbiran Zon 4, Taman Permainan Kanak-Kanak dan Sudut Ilmu. Di samping itu, diadakan majlis pemberian jubah dan penyerahan netbook kepada pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid seluruh Parlimen Setiawangsa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Kapsul elak pembaziran makanan ini dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Lapar dan dahaga pada bulan Ramadan merupakan cabaran yang besar buat kita semua. Ia menjadikan kita berkeinginan terhadap pelbagai juadah berbuka. Dalam keluarga yang besar, permintaan anak-anak terhadap juadah berbuka yang pelbagai dan berbeza-beza antara satu sama lain menjadi cabaran kepada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa menyediakan makanan mengikut kehendak yang berbeza ini, kemungkinan besar pembaziran makanan akan terjadi. Menggilirkan kehendak anak-anak dalam penyediaan juadah berbuka adalah salah satu tips bagi untuk mengelakkan pembaziran makanan. Pada masa yang sama, ia boleh melatih anak-anak kita bersabar menunggu giliran masing-masing. Semoga kita sama-sama amalkan. Kapsul elak pembaziran makanan itu tadi dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Alhamdulillah, kenyangnya mak. Tapi banyak makanan ni. Buang je lah kan? Lain kali membeli biar berpada-pada. Membazir ni.
Baiklah, Mak. Dah, tolong Mak kemas dan buang sisa-sisa makanan ni. Kalau boleh, kena asingkan plastik dan kertas sebelum buang ke dalam tong sampah. Oh, iyalah. Dengan cara ni kan memudahkan kerja-kerja pengutipan sampah oleh KDEB Waste Management kan? Ya, kita juga dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dalam pertemuan Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh nak terus temankan anda untuk pertemuan selama 3 jam bermula waktu ini hingga 1:30 hari nanti. Kaif halukum ya akhi ya ukhti, moga baik-baik aja, khair untuk anda semua, dan insyaAllah semoga apa yang kita buat hari ini akan terus adanya ketenangan. Okey, teruskan bersemangat untuk kita nak laksanakan apa sahaja. Kita berhubung, bergaulah dengan orang yang baik, menulis kata-kata semangat dan lihatlah selalu kata-kata itu, bersangka baik dan berpositif, serta sentiasa dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Pian dah pun temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Jom teruskan lagi untuk siaran berikutnya, mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah jam 10.15 pagi ini, dan jam 12 tengah hari nanti ada rancangan Resolusi. Dan sekarang kita nak berhibur seketika dengan lagu Meriahnya Lebaran. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedondon pula warnanya, bersama merayakan meriahnya Lebaran. Maaf di pohon pagi mulia, duit raya ku lebihkan. Hari raya paling bermakna, eratkan kasih sesama kita. Setahun hanya sekali ucap
ada ketupat, ada rendang, ada kuih raya, ada macam-macam ada. Cukup raya semua ada. Tak nak. Awak nak duit raya lah. Duit raya ni nak buat apa? Ada lah, nak beli mercon. Nak duit raya? Nak. Kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Hari Raya paling bermakna, eratkan kasih sesama kita. Setahun hanya sekali, ucap salam Aidilfitri. Kuih raya di atas meja, anak-anak bergembira. Ketupat rendang hilang kemana, di dalam perutku semua. அன்பழகை என்னுடைய வணக்கம் எல்லாத்தையும் என் காதலி எல்லாத்தையும் ராயன் நைசாத்து என் பேரு பாசட்டு அப்பா கலிஃபாக்கு எல்லாத்தையும் யூப்பச்சாரு மோன் மாஃபு அம்மன் படுக்கு எல்லாத்தையும் சலாமத் ஹாரி ராயா ஐடல் ஃபித்ரி. Asyik raya tahun ni. Okey. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo kita laksanakan cukai demi negara akan terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Bunyi air ini mungkin biasa bagi kita, tetapi luar biasa bagi mereka di Yaman. Ianya menjadi penentu sama ada mereka boleh hidup esok hari atau sebaliknya. Saya Ustaz Syarizan Daud At-Turabi mengajak anda semua Ramadan kali ini bersama Pertubuhan Kasih Insan Malaysia demi air bersih untuk Yaman. Moga Ramadan kita memberi harapan baru untuk mereka. Layari kasihinsan.org atau hubungi 012-7030-788. Kasih Insan, kasihi Yaman. Irfan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan VIP itu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan. Sempat, kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tau. Boleh ya? Boleh, awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM sedang menganjurkan pertandingan Mereka Cipta video pendek kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Datuk AC dah siap nak beraya? Mestilah dah Puan Ella. Sofa gaya mewah baru meriah nak raya. Rayakan sebulan. Apa lagi? Dapatkan sofa Ella Furniture sekarang hingga raya ke-15. Dan berpeluang untuk beraya dengan Datuk AC dan Ella Furniture di rumah anda. Boleh. Kita ambil selfie raya sekali, okey? Dapatkan sofa Ella Furniture di ellafurniture.com.my atau FB Ella Furniture Malaysia. Selamat Hari Raya dari kami di Ella Furniture. Balik kampung tu hati-hati tau. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan yang kita siap sedia di pagi Khamis ini. Kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita nak bawakan perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita belajar tentang ibadah kita lah, ibadah seharian kita yang nak jadikan panduan, insyaAllah. Baik,
kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah bersedia di talian. Tak lain tak bukan, kita ada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun bersedia di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Dengar suara Ustaz ni saya rasa macam lega Ustaz, cewa. Ustaz, macam mana keadaan katanya masih lagi di luar negara kan Ustaz? Sekarang ni katanya dekat Dubai Ustaz. Allahu Akbar. Puasa okey ke Ustaz di sana? Alhamdulillah, puasa okey insya-Allah, dan perbezaan waktu pun sama seperti di Mekah dan Madinah. Kan jadi tak adalah kita ada banyak sangat perubahan, cumanya suasana ialah kan Ustaz berbezalah, lagi meriah kali di sana kan raikan Ramadan itu. Baik Ustaz, nak ucap terima kasih sebab masih lagi setia kekal untuk sama-sama isikan, berikan panduan kepada kita semua menerusi rancangan Tasniyul Ibadah. Dan pada episod siri kali ini Ustaz, kita nak berikan sedikit pencerahan sebab ada yang bertanya berkaitan dengan zakat fitrah, ada yang bertanya tentang apa ibadah yang boleh kita buat pada tibanya hari kemenangan nanti. Dan ada juga bertanya Ustaz, pada malam Syawal nanti, apa ibadah-ibadah yang boleh kita buat mengikut para alim ulama. Ustaz, jom kita mulakan untuk sesi kuliah kita, tausiah kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada Syafiq Saleh yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ganjaran yang setinggi-tingginya kepada beliau yang menjadi sebab kepada kebaikan ini. Dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut zakat, ia memberi makna penyucian. Bila disebut kalimah zakat, ia memberi makna penambahan. Dalam erti kata yang lain, faedah daripada mengeluarkan zakat yang pertama akan menyucikan, membersihkan hati seseorang itu daripada kotoran-kotoran mencintai harta. Mencintai harta ataupun mencintai dunia adalah satu kotoran yang ia perlu dibersihkan dan ditazkiyahkan. Dan antara jalan untuk mentazkiyahkan diri daripada kotoran tersebut adalah dengan cara mengeluarkan zakat. Dan ia juga memberi makna harta itu dibersihkan. Yang pertama, diri itu dibersihkan dari kotoran mencintai dunia, mencintai harta. Yang kedua, harta itu akan dibersihkan. Kerana tidak dapat tidak apabila seseorang itu mencari harta, membuat perolehan bagi hartanya, akan melekat, akan terikut sekali perkara-perkara yang tidak baik, yang berbentuk syubhat. Maka dengan dia mengeluarkan zakat, membersihkan hartanya daripada kotoran-kotoran tersebut, dengan syarat harta itu bukanlah daripada harta yang haram. Kerana harta yang haram tidak sah dikeluarkan zakat daripadanya. Nabi SAW telah bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulli. Salat tidak akan diterima kecuali dengan bersuci, dan zakat, sedekah tidak akan diterima daripada sumber yang haram. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini adalah merupakan zakatul badan. Dalam nama yang lain bagi zakat fitrah adalah zakatul badan, iaitu ia merupakan zakat yang dikeluarkan untuk badan kita, untuk tubuh kita, untuk jasad kita. Oleh kerana itu, orang yang wajib membayar zakat fitrah ni, zakat badan ni lebih banyak berbanding orang yang wajib mengeluarkan zakat harta.
cukup sekadar dia mempunyai lebihan harta pada hari raya dan malamnya, lebih daripada apa yang dia perlukan untuk diri dia dan keluarga dia, orang yang dia wajib tanggung nafkah mereka, maka orang ini wajib membayar zakat fitrah. Kita perlu melatih anak-anak kita yang sudah baligh, yang sudah mampu bekerja, untuk mereka membayar zakat fitrah dengan diri mereka sendiri. Iaitu mereka sendiri datang kepada amil untuk membayar zakat fitrah. Mereka gunakan duit mereka sendiri. Ini untuk apa? Ini untuk anak-anak kita yang sudah baligh, yang agak dewasa, yang sebenarnya dia mampu bekerja. Maka kalau mereka mempunyai duit, mereka menggunakan duit mereka sendiri, ataupun kita memberi sejumlah wang, iaitu yang wajib dibayarkan zakat fitrah, dan mereka sendiri datang kepada amil dan membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini wajib atas siapa? Zakat fitrah ini wajib atas orang yang dia hidup ketika tenggelamnya matahari pada malam raya. Maknanya, kalau ada daripada kalangan ahli keluarga kita yang meninggal dunia sebelum tenggelam matahari, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah terhadapnya, ataupun meninggal dunia selepas tenggelam matahari, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Itu border dia, itu penanda dia. Semasa tenggelam matahari, adakah hidup, ataupun adakah sudah dilahirkan, ataupun adakah sudah meninggal dunia, penandanya ghurubus syamsi lailatul idi, tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Dan berapakah kadar zakat fitrah? Itu perkara yang sudah dimaklumi. Setiap negeri ada kadar yang telah ditetapkan, yang telah dikeluarkan. Saya pernah sebut bahawasanya pembayaran zakat fitrah di dalam mazhab Syafi'i adalah membayar dalam bentuk makanan ruji. Jadi makanan ruji kita adalah beras. Maknanya kita bayar beras. Namun, yang diamalkan secara meluas di negara kita adalah merupakan sesuatu yang telah difatwakan oleh pihak berautoriti berdasarkan maslahat tertentu dan berdasarkan taklid kepada mazhab seperti Al-Imam Abu Hanifah yang membenarkan zakat fitrah itu dibayar dalam bentuk qimah, dalam bentuk harga. Maka kita boleh mengamalkannya, dan jumlah yang kita bayar itu sebenarnya adalah apa? Adalah harga, adalah nilai bagi beras yang sepatutnya kita keluarkan. Dan perkara ini perlu kita sedari sebagai suatu tambahan ilmu. Jangan pula kita lupa dan tidak tahu bahawasanya asalnya di dalam mazhab kita pembayarannya adalah dalam bentuk beras, tetapi kita membayar dalam bentuk wang ataupun harga bagi beras kerana apa yang saya telah sebutkan. Ada yang bertanya, saya ini kebiasaannya ataupun makanan ruji hariannya, jenis beras yang saya gunakan setiap hari adalah jenis yang mahal. Seperti basmati misalnya. Harga yang lebih mahal daripada beras biasa. Kalaulah kita katalah beras biasa itu RM7, basmati mungkin dia jadi RM14, 2 kali ganda. Soalannya, adakah kewajipan atas saya ni bayar zakat fitrah dalam kadar harga basmati, iaitu beras yang biasa saya gunakan, ataupun bagaimana? Maka jawapannya adalah apa? Jawapannya adalah kewajipan. Dari segi kewajipan, kewajipan adalah cukup sekadar beras ataupun jenis beras yang digunakan secara umum di tempat kita. Basmati bukanlah jenis beras yang umum digunakan di tempat kita. Tetapi beras yang umum digunakan seperti yang telah ditetapkan, yang nilainya adalah RM7, mewakili 2.7 kilo dan seumpamanya, maka itu adalah kadar yang wajib dikeluarkan. Tetapi kalau seorang itu secara sukarela bersedia
untuk membayar zakat fitrah dalam bentuk harga basmati, iaitu lebih banyak, lebih tinggi nilainya, itu terpulang kepada dia. Itu terpulang kepada dia, dan ia membayarnya untuk keluar daripada khilaf pendapat sebagai ulama, iaitu seseorang itu hendaklah membayar beras ataupun harga beras yang dia makan sendiri. Daripada segi waktu untuk membayar zakat fitrah bermula daripada awal Ramadan sehinggalah tenggelam matahari hari raya pertama. Ini waktu yang harus. Maknanya selagi kita bayar dalam waktu ini tidak dihukum kita berdosa. Berdosanya bila kita lewatkan bayar zakat fitrah sehingga tenggelam matahari hari raya pertama. Jadi ambil berat, ingatkan diri sendiri, ingatkan ahli keluarga untuk bayar zakat fitrah paling lewat sebelum tenggelam matahari hari raya pertama. Tetapi janganlah bayar lewat sangat. Kerana memanglah tadi kalau dia bayar sebelum tenggelam matahari masih tidak berdosa, tetapi hukumnya makruh. Paling lewat, paling bagus tidak ditangguhkan sehinggalah sebelum sembahyang hari raya. Sebelum imam Allahu Akbar takbir untuk sembahyang hari raya, kita dah selesai bayar. Waktu yang afdal sebenarnya malam raya ataupun pagi raya. Pagi raya tu lagi afdal. Kalau seorang itu dia boleh buat bayar pagi raya, itu yang terbaik. Tetapi dikhawatiri, kalau nanti pagi raya dia dah tak jumpa cari amal untuk terima pembayaran zakat fitrah, sebab perlu dibayar tu sebelum sembahyang hari raya. Mungkin sukar untuk mendapati amil yang membuka kaunter pada waktu tersebut, ataupun kalau ada pun jumlah yang beratur untuk bayar itu ramai, maka kita bayar lebih awal daripada itu. Adapun saya punya amalan, saya berusaha untuk membayar pada malam raya ataupun pagi raya. Dan berkaitan dengan yang disebut sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah dengan puasa, apa kaitan dia? Ada hadis yang menyatakan orang yang dia tak bayar zakat fitrah, maka amalan puasa dia itu akan muallaqah, akan tergantung-gantung, iaitu tidak diterima. Begitu pentingnya pembayaran zakat fitrah ini, walaupun jumlahnya hanya RM7 bagi setiap individu, tetapi kaitannya, hubungannya daripada segi penerimaan, daripada segi penerimaan amalan puasa itu sendiri adalah sangat besar. Oleh kerana itu, secara umumnya majoriti penduduk negara kita wajib untuk membayar zakat fitrah. Anak yang baru dilahirkan pun wajib dibayar zakat fitrah. Orang yang tak puasa kerana dia sakit, terlantar, pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan bila disebut fitrah, ia ada kaitan dengan diri kita. Ia ada kaitan dengan menfitrahkan diri kita. Dia ada kaitan dengan menfitrahkan diri kita. Kalau zakatnya dipanggil zakat fitrah, hari raya dipanggil Aidul Fitri. Aidul Fitrah. Hari raya fitrah. Hari raya fitrah. Sebenarnya, dalam Islam ni, hari raya haji ni dia lagi besar daripada hari raya puasa. Kalau di negara Arab, sambutan hari raya haji ni dia lebih meriah. Dia lebih meriah berbanding sambutan hari raya puasa. Tetapi di negara kita dia terbalik. Hari raya puasa ni, Masya Allah, sehingga ada istilah raya sebulan. Ada istilah raya sebulan. Tapi kalau di negara Arab, raya puasa itu tidaklah disambut begitu sekali, hanya hari raya pertama saja. Hari raya pertama kemudian selesai. Adapun hari haji disambut dengan lebih meriah. Kalau di negara kita, negeri yang agak meriah menyambut hari raya haji adalah negeri Kelantan. Dan kalau kita melihat di sebelah Fatani sana, perkara yang sama, iaitu raya haji itu disebut dengan lebih meriah. Apapun kita mengikut adat di tempat kita, maka hari raya puasa
yang disebut sebagai hari kemenangan. Yang pertama, kemenangan kita melawan nafsu. Yang kedua, kemenangan mengenang kepada kemenangan-kemenangan siri-siri kemenangan Rasulullah SAW dalam pertempuran baginda melawan musuh-musuh Islam. Kalau kita menyorot kembali ke latar sejarah, kita akan melihat banyak siri jihad itu berlaku dalam bulan puasa dan berlaku dalam bulan Syawal. Misalnya peperangan Badar berlaku dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa peperangan itu berlaku. Maknanya bila disebut Syawal itu bulan kemenangan, bukan maknanya bulan bersukaria. Bulan itu tak boleh menangis. Ada orang kata begitu. Tak boleh menangis. Kenapa ni yang nak salam sampai menangis ni? Bulan ini kena seronok-seronok. Itu pula didefinisikan ataupun diletakkan sebagai satu mood berhari-hari. Bukan. Bukan begitu. Sehingga daripada kefahaman itu, maka tidak digalakkan untuk menziarahi kubur pada hari raya pertama, kerana menziarahi kubur itu akan melahirkan kesedihan. Ini perkara yang sebenarnya tidak tepat, kerana hari raya itu hari yang merupakan menyambut kemenangan, tetapi kemenangan atas sebuah perjuangan. Perjuangan itu ada makna mujahadah. Perjuangan itu mesti ada yang syahid, dan bila yang syahid itu akan bercampur kegembiraan, bercampur dengan kesedihan. Dan signifikannya kita menziarahi kubur pada siang hari raya pertama adalah seperti mana kita disunatkan untuk menziarahi orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup, kita menziarahi pakcik yang masih hidup, kita menziarahi ibu bapa yang masih hidup, menziarahi adik-beradik yang masih hidup. Maka tuntutan menziarahi itu tidak pernah padam walaupun mereka telah meninggal dunia. Seperti mana ada tuntutan untuk menziarahi orang tua ketika mereka masih hidup, maka justru ada tuntutan untuk menziarahi mereka ketika mereka telah meninggal dunia. Dan kebetulan pula hari raya itulah waktu adik-beradik berkumpul, maka diambil kesempatan itu pada hari raya pertama untuk menziarahi mereka. Sebenarnya Nabi SAW menyarankan kita menziarahi kubur sepanjang tahun. Tidak ada larangan untuk menziarahi pada waktu ini dan tidak menziarahi pada waktu ini. Maka mengambil kepada kesempatan berkumpulnya adik-beradik, ziarahlah. Yang tidak balik kampung itu pulanglah. Pulanglah menziarahi ibu bapa. Sepatutnya bukan hari raya saja menziarahi ibu bapa ni. Sepatutnya sekerap mana kita boleh lakukan untuk menziarahi ibu bapa, maka itu adalah yang terbaik. Kita perlu adjust masa kita supaya kita dapat ziarah mereka, bukan kita adjust ziarah mereka supaya kita dapat sempurnakan kerja kita. Bukan begitu. Kita cuba untuk menjadikan prioriti menziarahi orang tua lebih daripada hari raya. Bahkan ini adalah satu tanggungjawab, ini adalah satu kewajipan. Maka tak perlulah nak buat lagu pulanglah. Ada lagu pula terpaksa dibuat memujuk anak-anak ni pulang untuk berhari raya. Allahu Akbar. Itu dengan Ustaz, antara yang perlu kita cakna dan berikan perhatian khusus yang walaupun setahun sekali dan setiap kali yang kita buat itu perkara yang sama, tetapi kita kena tahu apa kafiatnya dan juga apa fadilatnya untuk kita nak dapatkan keberkatan di situ, insya-Allah. Okey, Ustaz, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ni. Ada juga yang bertanya, Ustaz boleh tak terangkan apa persediaan ibadah kita untuk di hari raya Aidilfitri? Ada yang bertanya, adakah kalau saya ni tak dengar kutubah solat sunat Aidilfitri, lengkap ke solat sunat saya? Ada juga yang bertanya, Ustaz, kenapa kita disunatkan untuk kita makan sedikit makanan sebelum kita nak ke solat sunat Aidilfitri? Nanti Ustaz maklumkan panduan di situ, insya-Allah. Okay? Kita berehat seketika, Ustaz, dan kita akan kembali selepas ni. Buat anda teruskan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya.
Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita. Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya Dia akan murka terhadapnya. Ada orang kata susah nak buat benda baik. Nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Alhamdulillah, yang mana yang baru juga buka pasang radio IKIM, anda boleh sama-sama tonton dan boleh tengok sendiri ya Ustaz. Kita nak bincang-bincang berkaitan dengan apa persediaan persiapan ibadah kita untuk ke hari kemenangan. Okey Ustaz, cakap tentang hari raya. Kita nak fokus kat situ sebab kita nak akan bergerak ke situ. Jadi ada yang bertanya Ustaz, apa ibadah-ibadah sunat yang boleh kita laksanakan pada malam raya, malam Syawal kan? Dan apakah kita ini juga kalau tibanya di pagi Aidilfitri, kita akan menunaikan solat sunat Aidilfitri. Dan bagaimana dengan kalau kita tak dapat ikut ataupun tak dapat mendengar khutbah Aidilfitri itu, adakah lengkap solat kita? Jadi jom kita mulakan Ustaz untuk sesi soal jawab di situ. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan menghadapi hari raya sebenarnya adalah juga persiapan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Kita tidaklah kerana sibuk menghadapi ataupun membuat persiapan hari raya, kita lupa situasi kita sekarang adalah sedang berada di hujung Ramadan, membuat persiapan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Apa amalan yang kita boleh lakukan di hujung Ramadan? Itu kita bicarakan. Sekarang ini, waktu sekarang ini, apa amalan yang kita kena perbanyakkan adalah kita perlu memperbanyakkan pertama istighfar. Perbanyakkan istighfar. Mohon dengan Allah keampunan atas segala kekurangan yang kita dah lakukan sepanjang Ramadan. Dengan tarawih tak sempurnanya, dengan puasa tidak jaga apa yang sepatutnya jaga, maka sibukkan diri dengan astagfirullah, astagfirullah, aku mohon ampun denganmu ya Allah, mohon ampun denganmu ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sungguh-sungguh mohon daripada Allah supaya terima amal kita. Itu yang penting. Sebahagian ulama menyatakan antara tanda seseorang itu amalan dia itu diterima
dia takut amalan dia tidak diterima. Itu tanda dia. Apakah tanda amalan seseorang itu diterima? Apabila dalam diri dia ada rasa takut, adakah amalan saya diterima ataupun amalan saya tidak diterima. Maka di dalam setiap munajat kita, di dalam setiap doa kita, mohonlah dengan Allah, ya Allah, terimalah puasa saya bersama dengan segala kekurangan yang saya buat. Kalau Allah Ta'ala letak syarat amalan itu diterima kalau komplit dan solid, maka Masya Allah, memanglah sedikit sekali orang yang amalan dia diterima. Tetapi kita mohon dengan Allah, dengan sifat kasih sayang Allah, dengan sifat maha menutupnya Allah, maha mengampunnya Allah, ya Allah, terimalah amalan saya dengan segala kekurangan yang saya lakukan, maafkanlah saya dan saya mengaku atas segala kesilapan saya. Dan bila masuk sahaja pada malam bulan Syawal, iaitu malam raya kita kata, maka amalannya adalah kita bertakbir. Bertakbir yang disebut sebagai takbir mursal. Takbir mursal ini maksudnya adalah takbir yang tidak berkait dengan semayang. Tak semestinya buat lepas semayang, dibuat secara bebas. Boleh kita terjemahkan mursal itu sebagai bebas. Dan afdalnya sebenarnya saya nak ingatkan, perkara ini memang berlaku perbezaan pandangan, tetapi yang muktamad dia, takbir malam raya itu selepas solat maghrib dan selepas solat isya, takbirnya adalah takbir mursal. Takbir mursal maksudnya takbir yang tidak dikaitkan dengan lepas semayang. Maka kalaulah sudah diterima pengisytiharan bahawasanya esok raya, maka maghrib itu lepas sahaja semayang, kita jarakkan dulu antara lepas salam dengan takbir. Iaitu kita jarakkan dulu dengan apa? Dengan berzikir. Selepas itu baru kita takbir. Untuk menjadikan takbir malam raya itu sebagai takbir mursal, kerana malam raya dia tidak ada takbir muqayyad. Tidak ada. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang ada pada hari raya haji sahaja. Jadi sama juga lepas main isyak, sama juga lepas main subuh, kita, iaitu para imam, ambil dulu masa beristighfar, berzikir secara ringkas, kemudian selepas itu baru kita bertakbir. Baru kita apa? Baru kita bertakbir untuk mengamalkan yang disebut sebagai takbir mursal. Dan ada yang membangkitkan takbir yang dilakukan oleh masyarakat kita ni tidak sunnah lagu dia. Tak sunnah lagu dia. Yang sunnah tu yang macam orang Arab takbir tu. Takbir bersemangat seperti orang nak pergi perang. Ini sebenarnya beginilah. Kita disarankan oleh ulama untuk tidak mukhalafah, tidak buat sesuatu yang bertentangan dengan suatu amalan yang sudah meluas di tempat kita. Apatah lagi amalan itu bukan berkisar haram dan juga halal. Tidaklah dikatakan takbir seperti yang dibuat di Arab ini, seperti yang Nabi buat ataupun seumpamanya. Maka oleh kerana sudah menjadi huruf, satu bentuk lagu yang dilagukan ataupun iramakan takbir raya itu, maka kita amalkan, kita bersama dengan masyarakat umum. Kita bersama dengan masyarakat umum, kerana dalam sebahagian perkara bersama dengan masyarakat umum tidak bersifat bersendirian ataupun syaz di kalangan masyarakat kamu adalah perkara yang dituntut, perkara yang diminta. Jadi malam raya ni amalan dia sebenarnya adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan hati dia pada saat hati-hati manusia mati. Pada saat hati orang gelap, hati orang mati, hati dia akan hidup. Hati dia akan diberi nur cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka paling kurang janganlah malam raya itu hanya kita sibuk dengan menonton filem ataupun sibuk dengan mengacau dodol. Luangkan masa sedikit malam itu sembahyang tahajud, malam raya, hidupkan dengan berzikir. Contohnya kita habiskan dengan 100 kali la ilaha illallah, kita hidupkan dengan
membaca Al-Quran. Hidupkanlah dengan apa-apa amalan tidak tertentu, tetapi tidaklah malam itu jadi malam lagha. Itu yang ingin diingatkan. Malam raya ni kadang-kadang berubah dia jadi malam lagha. Lagha dengan sembang, lagha dengan main mercun, lagha dengan hanya sibuk dengan persiapan raya, buat kuih dan seumpamanya. Ambillah sedikit masa. Kalau tak boleh hidupkan sepanjang-panjang malam, maka kita hidupkanlah sebahagian malam. Paling kurang semayang isyak berjemaah, semayang subuh berjemaah, itu pun boleh mendapat pahala menghidupkan malam. Jadi malam raya buat apa? Kita hidupkan dengan amal. Kita perlu berubah. Kita perlu berubah daripada kebiasaan yang bertentangan dengan sunnah kepada suatu kebiasaan yang kita berubah sedikit demi sedikit. Kita hidupkan ahli keluarga. Dia kadang-kadang orang ni nak suruh buat secara infiradi itu, infiradi maksudnya bersendirian tak mampu. Sebab itu ada sebahagian masjid buat inisiatif malam raya untuk buat program Qiyamul Lail berjemaah. Berjemaah ni jadi semangat. Berjemaah ni dia menimbulkan semangat berbanding kalau buat sendirian. Maka tak apa. Kalau ada masjid yang buat program malam raya secara berjemaah, dialu-alukan. Kalau kita raya hari Jumaat, maka program menghidupkan malam raya tu dia campur sekali, dia dikira sekali menghidupkan malam Jumaat pula. Malam Jumaat campur pula dengan malam hari raya. Kemudian hari raya ini buatlah persiapan yang sekadar kita mampu, tidak berlebihan. Itu selalu diingatkan. Tidaklah dikatakan orang yang mana dia tidak buat persiapan itu sebagai dia bagus berbanding orang yang buat persiapan. Tidak. Kerana ulama menyebut bila pagi raya tu kita disunatkan pakai baju baru. Pakai baju baru. Kalau mampu. Maka menyediakan baju baru kalau bagi orang yang mampu, dia termasuk sunnah yang dilakukan pada pagi raya. Kerana termasuk juga sunnah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Jadi anak-anak kita, isteri kita, masukkanlah kegembiraan dalam hati mereka dengan memberi pakaian baru, mungkin kasut baru bagi mereka yang mampu, dan tidak berlebihan. Kaedahnya simple. Dalam Quran, kulu, makanlah oleh kamu, washrabu, minumlah oleh kamu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu kaedahnya, wasatiyah. Tidaklah terlalu kikir. Ada orang terlalu kikir sehingga dia kikir atas diri dia sendiri. Tidak. Dia kikir, dia bakhil atas anak beranak dia sendiri. Tidak. Dan janganlah terlalu berlebihan, pertengahan. Dan ada pun persoalan tadi yang kalau saya tidak dengar khutbah raya, tak dengar khutbah raya, adakah semayang raya sempurna? Semayang raya dia tidaklah sempurna. Tak mungkinlah sempurna. Tapi semayang raya dia sah. Semayang raya dia sah tapi tak sempurna. Kerana apa? Kerana semayang raya itu dia ada package sekali dengan khutbah raya. Maka kalau kita boleh bersabar sebulan, gunakan bersabar sebulan itu untuk sabar sikit lagi. 20 minit mungkin khutbah hari raya. Kita tahu kita dah tak sabar nak makan ketupat ke, ataupun sebenarnya kita sangat baik tak sabar nak hidupkan amalan berziarah. Kita bagi masa lagi 15 minit selepas solat hari raya yang 2 rakaat itu, dan insya-Allah selepas itu kita bertebaranlah untuk menziarahi sanak dan saudara. Disunatkan, ingat, disunatkan sebelum datang sembahyang raya untuk makan dulu. Makan dulu. Apa hikmah dia? Hikmah dia adalah untuk pertama, dia adalah sunnah Rasulullah. Itu yang Rasulullah amalkan. Sebelum sembahyang raya, Rasulullah akan makan dahulu, dan pergi ke masjid ni disunatkan kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Kalau boleh amalkan, bagus. Pergi jalan lain, pergi surau ke, pergi masjid ke, pergi musalla ke, pergi jalan lain, balik jalan lain. Antara hikmah dia adalah untuk memperbanyakkan saksi-saksi di akhirat. Jalan pergi jadi saksi untuk kita, jalan balik jadi saksi. Jadi kalau kita pergi dengan balik jalan sama, satu je saksi. Kalau kita pergi jalan lain, kita balik jalan lain, dia ada 2 saksi di hari akhirat.
Dan insya-Allah dan hikmah dia makan sebelum daripada sembahyang raya adalah untuk membezakan dan untuk mengamalkan bahawasanya hari raya pertama tak boleh puasa. Haram berpuasa. Kerana hari raya pertama adalah iaitu disebut sebagai jamuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jamu. Jadi Allah Ta'ala jamu untuk kita makan, kita puasa pula seolah-olahnya dia, kita faham kan? Dia bersifat seperti menolak jamuan, jemputan, qiyafah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah semoga Allah Ta'ala terima puasa kita. Allah Ta'ala terima raya kita. Puasa pun kena doa terima, raya pun kena doa Allah Ta'ala terima raya kita, supaya raya kita sungguh-sungguh kita ini termasuk, kerana malam raya ini dipanggil Lailatul Jaizah, malam bagi hadiah. Semoga malam raya itu kita termasuk orang yang dapat hadiah. Hadiah daripada Allah, iaitu yang hadiah yang paling penting kita nak membebaskan diri kita daripada api neraka. Bas. Itu saja. Membebaskan diri kita, roh ibu bapa kita, anak saudara kita daripada api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat hadiah tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin, insya-Allah. Semoga setiap amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan dan juga di dalam Syawal nanti akan terus diberkati dan kita dapat nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, mungkin di hujung ini sedikit penutup Ustaz, apa nasihat Ustaz supaya tarbiyah Ramadan ni dapat kita teruskan untuk bulan-bulan yang berikutnya sebagai penutup kata kita di hujung ni. Silakan Ustaz. Tarbiyah Ramadan adalah menghasilkan takwa. Takwa adalah suatu upaya satu orang itu dia mampu kekang diri dia daripada melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Mata melanggar perintah Allah. Tangan melanggar perintah Allah. Dan takwa itu sebenarnya hasil yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Dan semoga ia terus panas dan segar menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang hamba dibagi tahun pula 11 bulan, dan kemudian kita masuk pula pada bulan Ramadan yang seterusnya, dan kita tanamkan niat dalam diri kita, kalau Allah Ta'ala beri umur kepada saya 1000 tahun pun saya akan berpuasa setiap tahun. Dengan niat ini mudah-mudahan kalaulah kita tak sempat Ramadan tahun yang akan datang, pahala berpuasa 1000 tahun itu kita dapat. Kerana orang beriman dia niat, selagi mana nyawa diberikan kepada dia, dia berniat dan berazam untuk habiskan hidup dia sebagai hamba Allah, maka dia niat besar. 1000 tahun. Kalau Allah bagi saya 1000 tahun pun saya akan jadi hamba yang soleh, maka dia akan dapat pahala tu. Niat itu dia akan dapat pahala. Semoga masing-masing yang akan pulang ke kampung dapat pulang dengan selamat. Bacalah doa naik kenderaan. Bacalah doa keselamatan. Baca Yasin dulu. Sedekah dulu. Sebelum bergerak tu sedekah. Antara cara untuk kita elakkan kemalangan, bala, musibah, kita sedekah dulu. Kita tengok luar rumah ada anak jiran bagi RM1, RM2. Bagilah apa, gula-gula ke apa. Sedekah dulu. Ini dipanggil insurans juga ni sebenarnya untuk keselamatan kita. Dan bacalah doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan baca satu lagi doa untuk keselamatan, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini ayat Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini, beliau kata kalau satu orang dia dalam perjalanan dia baca doa ni, dia baca ayat ni, dia menerima sebarang musibah, dia tuntut dengan aku di hari akhirat. Jadi begitu jaminan yang diberikan. Maka kita kadang kita bawa pelan, orang lain bawa laju. Kita bawa dengan selamat, orang lain bawa dengan selamat. So siapa yang boleh kita bergantung? Kita bergantung dengan Allah. Kita bergantung dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan, keamanan kepada semua yang mendengar, kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lamu bissawab.
Amin, amin. InsyaAllah Ustaz, semoga persediaan dan juga persiapan kita itu semuanya seimbang dan juga baik-baik aja, dan kita nak buat yang terbaik. Tambah-tambah kalau kita berada di beberapa hari saja lagi ini untuk kita nak sama-sama buat persediaan diri kita menghadapi untuk bulan yang akan datang ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga ia dapat mendidik hati jiwa kita, memberikan bimbingan panduan. Ustaz, jaga diri baik-baik di sana Ustaz. Semoga Allah pelihara Ustaz. Semoga dapat bertemu nanti Ustaz untuk katanya akan pulang kembali ke Malaysia nanti. Semoga perjalanan Ustaz juga dalam lembayung Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar, rakan-rakan kita yang terus ikuti di dalam platform media sosial Radio IKIM, dan juga anda yang nak dengarkan semula rancangan Tasnifat Ibadah ini, boleh saja ke laman YouTube IKIM dan like, komen, share untuk kita dapat manfaat bersama-sama. Okey? Dan teruskan setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Tahun ni nak infak dekat mana Tabung Barokah Fund RDC lah. RDC? Regional Development Community Berhad, RDC. NGO Muslim yang menyantuni parti miskin Indonesia dan negara minoriti Islam di Asia Pasifik. Wah, menarik. RDC ni membangunkan ummah melalui projek SDG seperti membina madrasah, telaga air dan banyak lagi. Masya Allah, saya nak infak lah. Boleh ke? Boleh. Lagi-lagi 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan ni, lagi besar pahalanya. Layari rdc.asia atau hubungi 011-6507-2900 untuk menyumbang. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Nikmati hidangan barakah, bersih dan segar daripada DSH Group. Catering terkemuka di Malaysia, berpengalaman dan berkepakaran mensajikan pelbagai masakan lazat. Buffet Ramadan dan tempahan jamuan rumah terbuka di 10 lokasi utama kami di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Selangor, Perak dan Penang. Tempahan sekarang di talian 012-279-7367 atau layari Facebook dan TikTok DSH Group. Layanan 5 bintang dan harga menjimatkan. Pastinya anda terkesima dan berpuas hati. Jom ke sini hari ini. Inspirasi Inforia Islam. Semuanya diikut.